Tangan baik-baik ya. Oh, takut tersepit. Dekat Putrajaya budak ada seorang main-main ni. Hari pengantin tersepit. Sila dapat tempat duduk yang terbaik untuk kita memanfaatkan waktu maghrib sampai isyak ni. Boleh kita mula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wahdina wa waffiqna ilal haqq wa ila siratin mustaqim bihidayatil Qur'anil azim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم. Pertama-tama kita syukur kepada Allah kerana memilih kita berada di dalam rumah Allah. Kita dipilih untuk berada di dalam majlis Al-Quran. Minggu depan tak tahu dipilih lagi ke tidak. Jadi kena minta, Abang Din setiap minggu kena pilih. Baiklah saudara, pada muka surat 27. Hukum dan cara bacaan al-isti'azah. Pada malam ni subjek dia mudah. Ya, qalqalah sudah, isti'la sudah. Pada malam ini hukum, iaitu hukum satu peraturan cara bacaan al-isti'azah. Isti'azah mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun bacaan ta'awudz. Ya, kita kalau baca a'udzubillah tu jangan jadi zai. Jangan a'udzubillah, itu jadi zai. Kita kena gunakan zal. A'udzubillahi minasyaitan. Ya, kita shin itu sifat tafashi. Ya. Baik. Firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 98. Ini bukan surat 27 ya. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nahl. An-Nahl maknanya lebah. Ya, beast. Dalam hukum tajwid ada bunyi lebah. Ia sifat sofir, huruf zai. Huruf zai itu dia bunyi lebah. Az-zakah. Az-zakah. Zai. Baik. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan dengan Allah dari godaan syaitan yang direjam. Syaitan ni pergi mana pun dia bukan kawan kita. Dia tetap musuh kita, adu mubin. Kena semat dalam kepala kita, bisikkan syaitan ni, wujud raya syaitan, tipu daya syaitan adalah adu mubin. Jumhur ulama berpendapat hukum membaca al-isti'azah
Dekat sini dia tulis Z ya. Tulisan Roman dia Z, tapi kalau tulisan ya Quran Zal ya. Pada ketika hendak memulakan bacaan Al-Quranul Karim adalah sunat muakkadah. Sunnatun muakkadatun. Sunat muakkad ini artinya sangat dituntut. Cuma sikit lagi jadi wajib. Tuan Jizul, sangat dituntut. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sunat muakkad. Sangat dituntut. Ya. Kemudian, ya, ada sebahagian ulama pula berpendapat hukum membacanya adalah wajib. Kan? Ada juga ulama yang ekstrim. Dia kata wajib kerana mereka berbeza pendapat. Ya, berbeza, bukan berkelahi ya. Berselisih pendapat ni bukan berkelahi tak. Dia pendapat. Pendapat yang lebih baik, pendapat yang lebih mantap. Jadi dia berselisih pendapat pada kata kerja fasta'iz tu. Dia mentafsirkan fasta'iz tu perintah, kata kerja. Artinya mohonlah perlindungan. Jadi kata kerja disuruh minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadanya kita sembah dan kepadanya kita minta pertolongan. Jadi fasta'iz juga bermakna pertolongan, minta tolong, minta perlindungan. Jadi ulama tu kata bila kita minta perlindungan, mohon perlindungan dalam ayat tersebut di atas. Jadi jumhur ulama, majoriti ulama ya, berpendapat kata kerja, kata suruhan fasta'iz itu adalah suruhan yang wajib. Ya, dalam keadaan ini dia kata wajib, kena baca. Allah yang suruh. Jadi kita kena wajib. Wajib maknanya kalau tak baca berdosa. Jadi menurut pendapat ini, berdosalah bagi sesiapa yang meninggalkan bacaan isti'azah pada ketika hendak memulakan bacaan Al-Quranul Karim. Itu pasal kita kalau baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu. Ikut ulama ni wajib, kalau tak baca berdosa. Terus. Kemudian Ibnu Sirin berkata, ulama yang berpendapat wajib membaca isti'azah, dia berpendapat memadai membaca isti'azah itu sekali dalam seumur hidup sebagai menggugurkan perintah wajib. Sekurang-kurangnya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim ni sepanjang ayat kita sekali, itu paling tidak. Itu kata Ibnu Sirin. Ya. Isti'azah mempunyai beberapa bentuk lafaz. Lafaz maknanya ucapan. Kemudian lafaz yang terpilih ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuba sama-sama baca. 1, 2, 3. Itu dia. Itu lafaznya. Artinya saya berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Rajim makna rejam. Cara membaca al-isti'azah ataupun ta'awuz, terdapat 4 cara membaca isti'azah ini. Kitab ini mengajarkan kita ada 4 cara. 2 cara dengan suara nyaring. Makna suara nyaring, suara yang didengar oleh orang lain, iaitu jahar. Dibaca dalam majlis seperti majlis tilawatil Quran, majlis keagamaan, ataupun semasa belajar macam kita ni. Jadi kita baca kuat. Itu maknanya bacaan nyaring, bacaan kuat. 2 cara lagi, bacaan sir, perlahan, iaitu dalam sembahyang seorang diri. Sembahyang asar ke, sembahyang maghrib ke, sembahyang isyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sir. Bismillahirrahmanirrahim nanti ada keterangan. Ada yang baca sir,
ada yang baca jahar. Ya. Dua cara. Jadi dua cara sir, dua cara jahar. Jika isti'azah telah dibaca dengan nyaring sewaktu memulakan bacaan oleh orang pertama dalam majlis membaca Al-Quran seperti majlis khatam Al-Quran, kita baca bergilir-gilir tu, maka dalam majlis tersebut ataupun majlis tadarus Al-Quran atau majlis khatam Quran ada disebut di sini, maka pembaca-pembaca yang seterusnya, yang berikutnya harus membaca secara sir, baca perlahan. Boleh baca kuat tak apa, baca perlahan pun boleh. Ini belajar, ini ilmu. Kita diajarkan. Jadi baca perlahan boleh. Tak payahlah berkelahi lagi dah tahu dah. Ada pula baca perlahan. Tu. Sekarang ni kita dah ada buku, dah belajar tajwid, tata cara hukum. Dia kata hukum. Cara bacaan isti'azah. Jadi cara dia kita dah tahu. Cara membaca isti'azah dengan basmalah di awal surah. Yang ini diajak kita membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanirrajim dengan basmalah. Dekat-dekat bunyi bas sekolah. Kalau duk mengantuk aja, memang dengar bas sekolah lah. Kita kata basmalah. Dia dengar bas sekolah, Abadin. Terdapat 4 cara. 4 cara bacaan pada ketika membaca ketiga-tiga ayat, iaitu yang terhimpun di dalam satu bacaan. Dan kita dibolehkan membaca salah satu cara, iaitu bacaan daripada 4 cara berikut. Kita tengok, nanti kita sama-sama. Ada satu cara baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bulat tu kan. Ada tulis tu gambar bulat tu kan. Artinya waqaf tamam, sempurna, berhenti. Saya nak bagi tahu kita ni. Kita jadi imam. Baru-baru ni saya pergi dekat satu masjid, imam dia. Bila kita berhenti tamam mesti adabnya kena betul-betul berhenti sebelum rukuk. Kita tak boleh cepat-cepat. Katalah kita baca wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tamam, berhenti tu. Tu waqaf tam namanya. Berhenti ada bulat ini, waqaf tam. Tam maknanya tamam, sempurna. Lakum dinukum waliyadin. Jangan terus Allahu Akbar. Mesti kena relax dulu. Maknanya kita kena waqaf tam tu berhenti yang sempurna. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Dari segi adabnya kurang sempurna. Jadi kalau kita baca lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, dia punya tempoh tu, tahu tempoh, nak rukuk tu cukup sekadar ucap subhanallah dalam, tak keluar suara, tak payahlah keluarkan. Jadi lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Jadi ada tempoh lah. Tempoh dia tu subhanallah. Jangan lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Jadi tak sempurna. Ya, kita mesti dalam adab membaca ayat-ayat Al-Quran, artinya waqaf tam, dipanggil waqaf tam. Artinya berhenti yang sempurna. Okey? Itu bila ada bulatnya. Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim, waqaf tam. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti.
Ya, selalu ni kita kenduri. Kenduri nak cepat, kari dah masak, ya tak? Ikan goreng pun dah bau dah. Jadi imam pula bagus punya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Waladdallin. Itu. Ada kan? Itu kita punya tahlil lah kenduri. Nanti orang kata haram, kita marah. Salah, kita marah. Baca Quran ni ada tartil. Dia ada 3 cara sekurang-kurangnya. Tak payah yang ya tak tu. Dia 3. Nombor 1 yang terbaik tartil. Yang kedua tadwir. Yang ketiga hadar. Bacaan. Speed dia tu. Tapi dia tak bulldoze semua border-border ni. Dia mesti berhenti. Cuba tuan-tuan baca. Satu-satu. A'udzubillah. 1, 2, 3. A'udzubillahi minash. Napas baru. Bismillah. Napas baru. Qul huwallahu ahad. Itu maknanya berhenti pada isti'azah, pada basmalah dan pada bacaan ya yang pertama. Surah Qul huwallahu ahad ayat yang pertama. Baik, habis. Jadi kita dah tahu nak berhenti. Kemudian yang kedua, dia kata menyambung isti'azah a'udzubillahi minasyaitonirrajim tu, ya. Dengan basmalah, ya. Bukan berhenti pada isti'azah, menyambung bismillah tu basmalah dengan surah yang pertama tadi. Jadi kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berhenti, tamam, rajim, napas baru. Kita kalau baca Fatihah dalam sembahyang, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, itu napas baru. Maliki yaumiddin, mesti berhenti, tukar, ambil napas baru, baru masuk ayat berikutnya. Itu tertib. Kalau nak teruslah. Ada cara dia. Baik, sekarang bismillahirrahmanirrahim. Dia cukup 2 harakat aja, tak boleh lebih. Kalau waqaf tam, kita boleh 4 harakat, 6 harakat. Ya, macam minasyaitonirrajim. Boleh. Tapi kalau nak sambung, ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Itu dia. Ya, min-nya tu 2 harakat. Dia tak boleh bismillahirrahmanirrahim. Qul tak. Dia tak boleh lebih 2 harakat. Cukup. Rahim qul huwallahu ahad. 2 harakat. Dia tak boleh 4 harakat tak. Cukup sama-sama. Bismillah. 1, 2, 3. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Itu terus ya. Rahim qul huwallahu ahad. Okey, sekali lagi. Okey, yang ketiga, auzubillah sambung dengan bismillah, kemudian waqaf tam baru masuk qul huwallahu ahad. Ini dah macam kenduri lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Begitu. Boleh kan? Cuba ambil nafas dulu. A'udzubillah. 1, 2, 3.
Qul huwallahu ahad. Ini auzubillah sambung. Dia ada 4 cara. Kemudian yang terakhir menyambung ketiga-tiganya. Auzubillah wasal dengan bismillah, wasal dengan qul huwallahu ahad. Cuba. 1 2 3. A'udzu Okey, contoh ya. Boleh tak kita berhenti macam ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Kemudian dia ambil balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dia waqaf. Itu kena belajar. Kenapa dia berhenti di tengah-tengah tu? Adakah dia waqaf tu maknanya darurat? Ataupun dia nak fancykan bacaan lagu dia? Tengok asbab dia. Dia berhenti. Ya, bismillah dengan nama Allah. Dia hang kat situ. Dengan nama Allah. Sepatutnya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dia ulang balik. Ada caranya. Itu nanti. Ya. Dalam Taranum. Itu dalam bab Taranum. Baik. Ada apa nak tanya? Habis ya? Senang malam ni. Jam menunjukkan 8.16 minit. Hukum bacaan iaitu cara bacaan basmalah. Malam ni auzubillah dengan basmalah kita baca sekali. Dah kita faham maknanya ta'awuz ini wajib. Ada juga kata sunat muakkad. Jadi kita boleh ambil yang mana-mana. Muakkad, sunat muakkad pun boleh. Dan kita bacalah, tak jadi masalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Baik. Pada muka surat 29, hukum dan cara bacaan basmalah, bismillah ni. Para ulama sejajar iaitu berpendapat bahawa hukum membaca basmalah, al-basmalah, bismillah ni, maknanya di setiap awal surah adalah hukumnya sunat. Sunat. Baca dapat pahala. Tak baca tak dapat apa-apa. Jadi lebih baik baca. Begitu. Kerana tertulis padanya, kita tengok nota kaki 8 tu, kecuali surah Al-Fatihah. Kerana dia adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu bagi Fatihah wajib. Walaupun bacaan sir. Kalau kita tengok balik bacaan surah Al-Fatihah tu, Bismillahirrahmanirrahim. Ada tulis satu. Artinya satu ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ayat kedua. Banyak dalam exam budak-budak kita bagi ayat kedua dalam Al-Quran. Dia baca dalam Al-Fatihah. Dia tulis Ar-Rahmanir-Rahim. Itu yang ketiga. Ya, Al-Fatihah, Bismillah tu adalah ayat yang pertama. Kalau tak percaya cakap saya, buka ni. Buka ni. Mana ni? Ni. Muka surat 3. Selai ni sekepin ni. Lepas tu sebelahnya. Nampak? Suratul Fatihah. Betul? Nampak? Ya, kita dah jumpa Bismillahirrahmanirrahim. Ada tulis satu. Jadi dalam Al-Fatihah, Bismillah itu ayat 1, ayat yang pertama. Alhamdulillah itu ayat yang kedua. Ar-Rahmanirrahim ayat yang ketiga. Maliki yaumiddin ayat yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat yang kelima. Ini. Kalau kita tak perhatikan, kalau orang tanya
bagi ayat yang kelima Al-Fatihah, kita pun kira Alhamdulillah kita kira lain. Ya, baik. Terus. Kecuali surah At-Taubah, Bara'atun adalah dia tidak ada bismillah. Kerana itu asbab dia turun ketika perang, ya, ayat ni. Jadi tidak harus dimulakan dengan bacaan bismillah, ya, dengannya, iaitu bismillah. Kerana tidak tertulis padanya dan surah ini diturunkan pada waktu berlaku peperangan. Maka memulakan bacaan dengan al-basmalah, ya, di pertengahan surah ataupun mana-mana bahagian ayat dalam Al-Quran sesudah awal surah, hukumnya adalah sunat. Macam tilawatil Quran. Macam dalam sembahyang tak ada. Ya, kita dah baca lepas Fatihah, lepas tu kita baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita tak ada baca bismillah. Kan? Kita terus baca surah. Itu maknanya hukumnya sunat. Kalau ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jangan nak buat. Imam tu baca bismillah lah tadi. Lillahi ma fis samawati wal ard. Sah ke sembahyang kita? Malam ni kita dah belajar dah. Hukumnya sunat, iaitu membaca basmalah di pertengahan surah atau mana-mana bahagian ayat dalam Al-Quran sesudah awal surah, hukumnya sunat. Awal surah Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fi. Sebelum tu bismillah. Tapi dia baca ayat lillahi ma fis samawat, baca bismillah boleh. Malam ni kalau nak try boleh lah. Kan? Badi nak try jadi imam boleh. Berdasarkan sabda Rasulullah, ada nas, ya, ini ada nas, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Ya. Riwayat Abu Daud, ya. Setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. Fa huwa aqta, barakahnya, keberkatannya. Jadi kita nak naik kereta baca bismillahirrahmanirrahim. Nak buka handphone baca bismillahirrahmanirrahim. Itu biasalah. Dia nak keluar rumah, nak makan baca bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu ada pula yang tanya basuh pinggan. Bacalah bismillahirrahmanirrahim. Makan aja baca bismillah. Cuci pinggan tak baca mana. Dia basuh aja. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kita. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim, kata ya Rasulullah bersabda, ya, riwayat daripada Abu Daud, setiap perkara, ya, yang baik, perkara baik, cuci pinggan baik, cuci baju baik, ya, cuci mulut, ya, bismillahirrahmanirrahim, nak kumur-kumur baik, semua, ya, perkara yang baik dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau tak dimulakan, maka dia terputus keberkatannya. Tak berkatlah, itu saja. Makan tak baca bismillah, ya, hilang keberkatan makanan itu. Kenyang-kenyang, barakah lain, ya, keberkatan. Lafaznya bismillahirrahmanirrahim. Ha tu kena jaga. Kalau kita ajar anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Ha, sifat hamas tu, ya. Ya, itu dia. Jadi cara membaca basmalah di antara dua surah. Ini ada. Jam menunjukkan 8.25. Saya ingat nak bacakan surah sikit. Ini kita sambung minggu depan lah, ya. Kita baca Quran. Okey. Cukup sampai situ. Baca pada malam ini surah Al-Insan. Surah Al-Insan, muka surat 578. Boleh?
Dapat 5 baris ni jadilah surah manusia. Hal bermula. Surah Al-Insan ini dia punya sparring partner surah As-Sajadah. Kalau Razif dengan Jelani lah kan. Tu partner main badminton double dia. Ataupun siapa lagi Cina tu, yang dulu tu yang pandai yang jadi juara tu. Kidal satu, dah lama dah tua dah dia parah. Okey. Jadi ini As-Sajadah dengan Al-Insan. Baca ya? A'udzubillah, sama-sama. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Haji Dahri tak ada malam ni ya. Kalau tidak ada Dahri ya. Surah Ad-Dahri juga nama surah ini. Kadang-kadang dipanggil surah Ad-Dahri. Kadang-kadang dipanggil suratul Insan. Dua-dua boleh. Sama macam surah Ghafir. Kadang-kadang dipanggil surah Mu'min. Surah Ghafir. Bukan surah Mu'minun. Surah Mu'min. Surah Ghafir. Ini surah Ad-Dahri ataupun surah Al-Insan. Hal ata ya. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. 1, 2, 3. Okay. Ya, kita kena simpan apa, tarik nafas dulu baru ya. Hal ata ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Zalik mazkura sebut شيئا مذكورا. مذكورا ya. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. Kalau ada nafas, kita boleh berhenti kat nabtali. Contoh. Inna khalaqnal insana min nutfah tu ya. Min nutfatin amsyajin nabtali. 1, 2, 3. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Ya, inna ya, dia ini inna, nanti inna lagi innal abrar. Dia banyak inna depan ni ya. Inna hadainahu sabila imma syakira. Sama saja. Imma syakira wa imma kafura.
Ni angin gastriko dah datang. Tahu gastriko ni? Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Salasila tu, la yang kedua tu salasila, tidak dibaca alif tu. Ya, alif tu ada bulat ke atasnya tu, artinya dia ada pada tulisan tapi dia tidak ada pada bacaan. Ya. Salasila wa kalau berhenti pula salasil. Ya. Kalau dia punya bujurnya panjang, kita baca salasila wa qaf. Kalau wasal salasila wa aghlala, nanti kita akan jumpa buka sebelah. Buka sebelah dekat ayat tu. Qawarir tu ada. Tengok jumpa tak? Ayat. Dah. Tu ayat 15 dengan ayat 16. Nanti kita belajar lagi. Tak apa, minggu depan boleh. Itu. Tanda bulat. Nanti kita ada jumpa tanda-tanda dalam buku hijau ni pun ada. Dah azan ya? Bagi azan laluan dulu. Kita habiskan sikit ni. Siapa boleh azan? Orang muda? Naik baca. Tu dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbah hadhihi innaka la tahlim. Beruntung ya siapa-siapa ya yang Allah pilih jadi muazzin. Ya, dia lebih untung dari jadi imam. Nampak macam imam besar kan? Di sisi Allah muazzin lagi besar. Nak tahu dalilnya? Ya, ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha, di dalam jannah, di atas langit itu, Nabi dengar jalan, orang berjalan, ketok, 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 ketok macam itulah jalan. Dia tanya dekat Jibril, siapa tu Jibril? Man huwa, siapa dia? Am bashar atau am malaikat? Adakah dia tu manusia basyarun ataupun dia malaikat? Jibril kata, bashar. Bashar tu siapa? Manusia tu siapa? Umat kamu. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Ya, Allah perdengarkan tapaknya di jannah. Mulianya ya muazzin. Namanya Bilal bin Rabah, tapi perbuatannya muazzin. Menyeru orang sembahyang satu hari 5 kali. Imam dipimpin sembahyang dia. Kan? Muazzin diseru. Di mana kekuatannya? Ya, dia dengan mengangkat martabat Allah Maha Agung, Maha Besar. Kemudian dia kata, hayya 'alas shalah, mari-mari. Mari datang masjid. Sembahyang. Hayya 'alas shalah. Kemudian hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini. Jadi kalau siapa yang boleh ada bakat azan, ada suara, mohon kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku ini muazzinmu, tukang azan. Dia akan diiring oleh para malaikat nanti ketika di jannah. Mahkota yang Allah pakaikan tak payahlah nak disebut, indah cantiknya, dah tentu excellent. Tak ada di dunia ni. Berapa ribu orang datang. Cuba kira hari ni Allahu Akbar habis sembahyang itu dia. Ada 40 orang. Besok subuh azan lagi. Tengok kira ada 30 orang. Kan? Ada 70 dah. Besok azan lagi. Kira lagi. Berapa datang? Dapat dah 100 orang. 3 kali azan dah 100 orang sembahyang datang. Kalau 30 kali, kali kan 100 kali 30 dah 3,000 orang. Begitulah. Ya. Kalau kita seumur kita, berapa ribu orang datang azan? Cuba bayangkan yang dekat Masjidil Haram tu, yang azan tu, beratus ribu sembahyang. Itu dia. Jadi ya, kalau suara ada, boleh azan, ya, jangan disimpan. Bakat tu maknanya azanlah. Serulah manusia untuk datang ke rumah Allah mengerjakan solat. Baik, seterusnya 2 ayat lagi. Inna a'tadna, boleh? Ya, ayat tadi kita ulang balik semula. Kalau dah bercakap-cakap ni kita ambil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa ya, istilah wa aghlala wa sa'ira. Okey, sama-sama. Innal wajibul gunnah, jaga ya.
Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Okey. Mari kita sama-sama baca lagi sekali. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata? 1, 2, 3. Ikhfa tu kena jaga ya. Lam yakun syai'an mazkura. Kun syai' ya. Okey, lagi sekali. Lam yakun. Ya, dia jangan ada qol-qolai, jangan mazkura ya. Mazkura. Sekali lagi. Mazkura. Baik, okey. Inna khalaqnal salih. Katalah sahabat apa berdiri kat situ tak apa. Amsyajin nabtali. Kerana ada fa depan tu kita ambil faja'alnahu. 1, 2, 3. Aywa, baik. Inna dia kalau kita nak ngafal, ingat dia dekat sini. Wa imma kafura. Nanti ada di atas sana tu pun ada kalimah kafura. Ya, kafura. Dekanya panjang. Kafura. Ya. Okey, teruskan. Inna okey, terus. Ni dia ya. Jadi satu kafuro, satu kafuro. Satu makna kafur ya, kafur. Bahasa Arab kafur ya. Sekali lagi. Innal abrara yashrabun. Dia orang baik-baik ni minum ya. Allah sediakan minuman ya. Kaksin daripada gelas-gelas ya. Okey, 1, 2, 3. Besok kita sambunglah. Aina yashrabu biha. Kat sana ya. Ibadullah yufajjirunaha tafjira. Ya. InsyaAllah. Dia banyak semua ro. Dia semua baris 2 ya. Matiwak. Okey. Ada apa nak tanya? Ingat. Pada hari ini ya. Kita belajar hukum cara baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingat hukumnya sunat muakkad, dan ada juga ulama yang mengatakan wajib tapi seumur hidup kita baca sekali, dan kalau kita baca pun boleh dia dapat pahala. Kalau tak baca ya sekurang-kurangnya tak berlindung kepada. Ada ulama kata wajib kerana berpunca daripada kalimah
Fasta'iz billah. Kerana kata kerja. Suruh berlindunglah kamu, mintalah perlindungan kepada fasta'iz billah dengan Allah. Jadi kita tak boleh tunjukkan ego. Jadi di sini hamba mesti minta tolong, minta perlindungan daripada Allah. Itu yang menyebabkan wajib. Itu dari segi hukum. Kemudian cara baca, ya, waqaf tam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waqaf tam, bismillah, waqaf tam, qul huwallahu ahad. Begitu. Ada yang wasal, ada yang waqaf. Kemudian bismillah kita ambil sikit aja. Dan dalam surah Ad-Dahri ni insya-Allah kita akan sambung. Ya, kalau di rumah elok baca surah Ad-Dahri ni, kalau boleh lancarkan, kerana dia adalah apabila pagi Jumaat tu kita baca surah As-Sajadah, kemudian pada rakaat kedua kita baca surah Ad-Dahri. Sekarang ni tak boleh pasal masuk waktu subuh 6-9 minit. Lepas tu campur 10 minit lagi dan 6.19. 6.20 baru sembahyang subuh. Habis 6.30 awak nak pergi kerja. Kalau kita baca ayat sajadah 15 minit sampai 6.35. Belum doa lagi. Jadi dekat 6.45 baru habis. Kalang kabut nak pergi, orang yang nak pergi kerja, nak pergi sekolah dan sebagainya. Ya. Apapun, ya, kalau masa 5.40, 5.45 tu boleh. Ayat sejadah, kemudian sambung dengan ayat Ad-Dahri. Dah pula komplain, panjang, kita tak tahan nak berdiri, pun tak jadi juga. Sudahnya, baca sikit, habislah. Jadi imam sekarang tak boleh baca panjang tau. Kena komplain. Okey. Sadaqallah. Baca lagi sekali. Innal abrar, kemudian inna a'tadna, kemudian sadaqallahu nazim aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur, insyaAllah panjang umur, kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.